Okay, hai. Assalamualaikum. What's up guys? Selamat petang. Okay, seperti biasa hari ni korang bersiaran langsung daripada Seri Jendela. Okay, seperti biasa kedai kita terletak di Jasin Bestari berdekatan dengan Maidin Jasin, bersebelahan dengan TM Point dan juga klinik pergigian Yakin. Okay, so hari ni cuaca kita di Seri Jendela sangatlah terang cerah. Okay. Dan Kak Lulu nak bagi tahu dengan korang yang selalu datang ke Seri Jendela, yang selalu dapatkan sabun Jasmine 7. Okey, hari ni kita dah restock, kita dah masuk stok baru. So semua warna dah ada lah. Apple, rosemary, blue, apa lagi, lavender, semua dah ada. Okey, so korang boleh datang ke Seri Jendela sebab hari tu kita terputus bekalan seketika. Okay, so seperti yang korang sedia maklum, yang Kak Lulu selalu cakap dengan korang, jangan lupa pakai mask, okay, walau di mana saja anda berada. Kerana sekarang ni telah dikuatkuasakan memakai mask dan PKPP masih lagi berjalan sehingga bulan 12 2020. Okay, so jangan lupa. Okay, so semalam kita dah sharekan kisah tauladan. Bukan semalam kisah tauladan, semalam kita sharekan 30 kata-kata semangat. Okay, kata-kata semangat. So hari ni kita kan selalu selang-seli. So hari ni kita akan ceritakan tips. Okay, kita bagi sedikit tips. Okey, di sini Kak Lulu cuma nak bagikan 7 langkah-langkah lah. Tak banyak, 7 langkah-langkah untuk kita menghias rumah kita dengan bajet yang rendah. Okey, dengan bajet yang rendah. Okey, di mana pada hari ini terdapat semakin banyak kediaman bersaiz kecil seperti rumah kos rendah dan rumah mampu milik di pusat bandar Kuala Lumpur ke, tak kira mana-mana pun sekarang ni dah semua ada rumah bajet rendah kan, dengan saiz kecil serendah 600 kaki persegi. Okey, so dengan kos sara hidup yang tinggi dan pendapatan purata yang rendah, hiasan dalaman ni menjadi agenda utamalah bagi pemilik ataupun penyewa kediaman jenis ini. Namun adakah impian untuk memiliki kediaman yang dihias cantik sesuatu perkara yang benar-benar mustahil? Okey, so sebenarnya dia tak ada alasan, okey? Tak ada alasan kerana menjadi satu keperluan bagi setiap insan untuk hidup dengan serba mencukupi dan selesa lah. Okey, ini termasuk pendapatan, termasuklah mendapatkan makanan yang berkhasiat, pelajaran yang berkualiti, pengangkutan dan yang selamat dan juga tempat tinggal yang selesa. Okey, jadi rumah adalah tempat untuk kita berehat setelah penat seharian bekerja. Okey, ia adalah tempat kita berimpian untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia. Okey, maka sudah pasti kediaman kita ni seharusnya selesa dan kondusif untuk dinikmati bersama oleh seluruh ahli keluarga buat bertahun-tahun lamanya. Okey, so kualiti binaan atau material tidak seharusnya dijadikan alasan untuk kita tidak menghias rumah kita. Ini kerana terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan tanpa melibatkan kos yang tinggi. Okey, so aspek-aspek seperti cat dan percayaan boleh dimanipulasikan untuk menghasilkan yang dikehendakilah. Okey, lampu-lampu jenis LED dan sebagainya boleh didapati dengan murah di kedai-kedai DIY ataupun di internet. Okey, begitu juga dengan alas kaki, rap, beg, bantal, ruang simpanan, tekstil dan lain-lain. Dengan sedikit pengetahuan DIY, korang boleh wiring, boleh tukang dan kita boleh mengurangkan kos hiasan dalaman yang ketara. Okey, soalannya, adakah anda mahu? Okey, jika mahu, tahniah. Sebab Kak Lulu akan teruskan untuk bajet-bajet dia lah. Okey, terlebih dahulu pengurusan ruang. Okey, kerana kita ni nak bercerita pasal ruang untuk bajet rumah yang kecil. Okey, so ruang yang kecil ni bukanlah menjadi satu halangan untuk menjadikan rumah kita selesa, kemas dan cantik untuk diami. Malah sepatutnya lebih mudah untuk dihiasi kerana tak memerlukan banyak kerena. Okey, menurut Eric Leong, yang satu masa ketika dahulu hos rancangan hiasan dalaman Kasar Impian yang pernah popular kan ketika dulu, kelemahan menguruskan ruang sebenarnya adalah faktor utama. Okey, terdapat ruang yang besar tetapi masih kelihatan sempit kerana pemilik gagal menguruskan ruang dengan baik. Okey, rumah di Jepun contohnya kelihatan sangat-sangat kemas walaupun tinggal di rumah yang lebih kecil. Ini kerana orang Jepun mahir menguruskan ruang dengan baik lah. Okey, bagi pemilik kediaman bersaiz kecil, mereka perlu melakukan transformasi diri lah sebelum melakukan transformasi kediaman. Okey, jadi sebagai langkah pertama, kita kena kenal pasti dulu keperluan berbanding kemahuan.
Okey. Apakah kita benar-benar perlukan perabot atau perkakas tersebut? Adakah semua baju dan seluar kita dipakai seperti kebiasaan? Lepas tu, perlukah membeli alat mainan? Adakah semua pinggan mangkuk digunakan secara kebiasaan atau terperap juga dalam kabinet? So, kita kena tahu benda tu semua, okey? So, ini adalah contoh pertanyaan untuk membezakan antara keperluan dan kemahuan. Okey, sebelum memulakan proses transformasi kediaman anda, anda kena lakukan pembersihan ni sehingga hanya barang-barang yang diperlukan saja yang perlu ada di tempat tinggal anda. So, jual barang-barang yang tidak diperlukan tu sebagai dana bagi proses menghias rumah anda. Boleh macam tu. Okey, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kerana proses menghias rumah sehinggalah mencapai hasil yang dikehendaki akan mengambil masa. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyai bajet yang rendah dan perlu DIY lah. Atau menghasilkan barang hiasan. Ada yang mengambil masa lebih 3 bulan. Ada yang bertahun-tahun namun hasilnya sangat memerasakan. Apa yang penting ialah anda mulakan. Okey, sepertinya contoh macam ni. Okey, contoh macam ni. Ni adalah sebelum dia hias rumah dia. Nampak macam serabut je kan? Sebabnya dia tak menggunakan aturan yang betul. Okey, di mana dinding rumah dia warna cacar marbah. Dia punya sofa, so tak kena kan? Tapi bila dia dah buat pembaharuan, nampak cantik. Okey, bila dia dah buat pembaharuan, nampak sangat-sangat cantik. So daripada situlah sebenarnya kita kena tahu dan ambil tahu. So hari ni Kak Lulu nak bagi tahu korang lah. Langkah-langkah nak menghias rumah dengan bajet yang rendah. Okey, di mana yang pertama adalah kenal pasti konsep hiasan korang. Okey, ada pelbagai konsep hiasan seperti contemporary, minimalis, industri, Skandinavian, tradisional, Bali dan lain-lain lagi lah. Okey, so untuk ruang yang telah dipenuhi dengan perabot sedia ada, kenal pasti elemen utama yang terdapat pada perabot tersebut lah seperti material, warna, corak, bentuk dan lain-lain lagi. Okey, jika menggantikan perabot sedia ada bukan pilihan buat anda kerana kos yang tinggi, maka pemilihan konsep perlu berdasarkan jenis dan elemen perabot sedia ada tersebut. Okey, apa juga konsep yang dipilih, pasti di sana ada cara mudah serta murah untuk mencapai hasil yang dikehendaki dengan menggunakan aksesori, warna, fabrik dan lain-lain. Yang penting anda perlu sedikit kreatif. Okey, itu langkah yang pertama lah, di mana yang pertama sekali adalah anda kena kenal pasti konsep hiasan anda. Okey, kena kenal pasti konsep hiasan anda. Okey, yang kedua, kenal pasti skim atau tona warna yang anda gunakan. Apa benda pula salah macam slang lain kan. Kenal pasti skim atau tona warna yang akan digunakan. Di mana setelah mengenal pasti konsep, okey, buat carian gambar contoh hiasan dalaman ruang yang berkenaan di Pinterest dan kenal pasti skim warna yang digunakan. Okey, di mana guna aplikasi seperti Color Snap untuk kenal pasti skim warna yang digunakan dengan memuat naik gambar tersebut. Okey, guna skim dan tona warna yang selamat seperti putih dan kelabu untuk memberikan anda pilihan yang lebih fleksibel untuk dipadankan dengan perabot, aksesori ataupun fabrik sedia ada. Okey, sebagai panduan mudah untuk konsep yang general, pilih 3 warna natural lah. Warna natural yang sesuai adalah putih, beige, kelabu. Dengan tona atau set yang berbeza lah, contohnya kelabu muda ataupun kelabu tua. Satu warna gelap, satu warna terang lah, satu warna striking dan satu warna kontra. Okey, gunakan aplikasi fontplanner.com untuk mencuba konsep dan skim warna yang dipilih. Di mana anda boleh meletakkan pelbagai jenis perabot dan perhiasan untuk mendapatkan gambaran dalam bentuk 2D ataupun 3D lah. Yang paling best, aplikasi ini mampu render image 3D yang lebih berkualiti dengan kesan pencahayaan yang berbeza. Okey, so itu adalah langkah pertama dan langkah kedua. Di mana langkah pertama adalah kenal pasti konsep hiasan. Langkah kedua, kenal pasti skin ataupun tona warna yang akan digunakan lah. Okey, seterusnya adalah langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga di mana perbagaikan tona warna dinding. Okey, perbagaikan tona warna dinding dengan di mana menggunakan tone atau set warna yang berbeza bagi ruang ataupun bilik yang sama akan mewujudkan deep sensation. Okey, ini akan memberikan sensasi sudut, bentuk kedalaman dan juga ruang. Okey, penggunaan dua tona untuk ruang yang sama seperti putih dan kelabu akan membuatkan ruang tersebut lebih natural dan tidak seperti berada di dalam kotak yang membosankan. Okey, sebab rumah kita tadi dah kecil, ruang dah sempit, so kita tak naklah kita berada di dalam kotak.
Okey, sebab sekarang ni hidup kita perlu berada di luar kotak. Okey. So langkah yang keempat adalah pilih dinding yang sesuai dan buat sendiri fascia atau adhesion wall. Okay, di mana dinding yang paling sesuai untuk dijadikan fascia wall adalah dinding yang pertama kali dilihat apabila melangkah masuk ke rumah ataupun ke mana-mana bilik. Okay, so pelbagai teknik mengecat boleh digunakan tanpa perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk membeli wallpaper bagi mencapai efek yang diperlukan. Okay, fascia wall boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik yang kreatif lah, tanpa perlu menggunakan kos yang tinggi seperti menggunakan bahan-bahan terpakai dan bahan semula jadi seperti batu sungai, pasir dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah langkah yang kelima, di mana langkah yang kelima adalah memulakan dengan perabot utama. Okey, kerana jika anda sudah mempunyai perabot sedia ada seperti sofa, meja makan, almari, so kenal pasti jika perabot ni boleh dicat semula atau dipasangkan sarung bagi memadankan skim warna yang telah dipilih. Okey, pada hari ini juga begitu banyak terdapat perabot second hand yang murah-murah dan dalam keadaan baik untuk dipadankan. Okey, buat carian di Mudah ataupun Facebook Marketplace lah. Okey, so jika menukar warna perabot adalah sesuatu yang mustahil kerana banyak elemen kayu atau rotan dan juga kos terlalu mahal untuk beli perabot baru, maka jadikan warna dari kebentuk perabot sedia ada sebagai focal point konsep. Okey, ambil kesempatan ni menyusun kembali perabot utama yang menjadikan penghuni ruang tersebut. Lepas tu kita cuba bereksperimentasi lah dengan susunan dan loyat yang berlainan. Okey, tu untuk yang pertama sekali adalah perabot lah, sebab perabot ni memainkan peranan utama untuk kita hiaskan di sekeliling rumah kita tu. Okey, so yang keenam adalah langkah dia padankan dan seimbangkan dengan rug ataupun kapet dan langsir. Ni paling best lah, kapet dan langsir, sebab setelah mengenal pasti warna perabot, elemen utama dan yang terakhir untuk dipadankan atau diseimbangkan dengan perabot, lantai dan dinding adalah langsir dan rug ataupun kapet lah. Okey, so perhatikan bentuk dan garis perabot dan lantai untuk disimbangkan dengan corak pada langsir dan rak ataupun kapet, di mana anda mungkin perlu mengeluarkan sedikit kos untuk jahitan langsir ataupun rak yang baru jika warna atau corak yang sedia ada tidak sepadan. Okey, di mana pemilihan rak selalunya menjadi langkah pertama untuk ruang yang masih kosong. Okey, namun untuk ruang yang dipenuhi perabot, pemilihan warna dan corak rak sebaiknya corak plain ataupun simple dan tona yang sepadan. Okey, untuk ruang yang kecil pilih rak yang berwarna lebih cerah supaya ruang nampak lagi luas. Okey. So selalunya ruang orang akan letak warna putih sebab warna putih tu sesuai, lepas tu boleh masuk macam warna kan. So yang keenam adalah ruang penyimpanan. Okey, di mana setelah selesai korang padan ke perabot utama, rak, langsir, lepas tu perabot sekunder yang perlu diberikan perhatian untuk ruang kecil anda adalah ruang penyimpanan. Ini termasuk rak, kabinet, kotak, meja dan yang lain-lain lah. So pertimbangkan perabot yang mempunyai fungsi sampingan untuk menyimpan barang seperti storage, coffee table dan lain-lain lah. Okay, so penggunaan wall shavers juga memberikan ruang tambahan di sebelah atas dinding yang jarang digunakan tanpa membuatkan ruang di sebelah bawah menjadi sempit. Okey, pelbagai idea DIY ni untuk ruang penyimpanan boleh didapati di internet lah untuk mengurangkan kos pembelanjaan. So korang kena rajin sikit di internet. Okey, so langkah yang ketujuh adalah aksesori dan pencahayaan, di mana langkah terakhir adalah melengkapkan ruang-ruang dan perabot dengan aksesori yang menepati konsep anda seperti frame, gambar, cushion, bekas, pokok hiasan, lilin, jam, dinding, raga, pasu, selimut, lampu dinding dan lain-lain lagi lah. So langkah ini adalah langkah yang perlu diberi perhatian kerana pemilihan aksesori yang tepat dapat menyimatkan kos tanpa perlu terlalu banyak diletakkan. So dengan sedikit aksesori yang tepat dan sesuai, ia akan menyelahkan kecantikan ruang tersebut lah. Okey, di samping itu pencahayaan juga memainkan peranan penting untuk menyelah kecantikan ruang. Penggunaan cahaya yang tepat dapat memberikan impak yang sangat berbeza lah, walaupun ruang tu dihiasi dengan simple sangat-sangat. Lepas tu dalam pada masa yang sama juga banyak lampu LED yang mudah dan murah didapati tanpa perlu membuat wiring atau plaster ceiling yang menelan belanja yang tinggi. Okey, so itu adalah 7 tips hiasan dalaman untuk rumah yang kita menggunakan perlu bajet yang rendah. So kita ada Emma Deco Wedding Art. Emma Deco Wedding Art. Hai Lulu Comel. Hai. Selamat petang Kak Emma.
Okey, so itu adalah 7 langkah hiasan dalaman rumah lah untuk kita bajet. Di mana yang Kak Lulu dah sebut dengan korang tadi. Yang pertama adalah kenali konsep hiasan. Yang kedua, kenali skim atau tona warna yang akan digunakan. Pelbagaikan tona warna dinding. Pilih dinding yang sesuai dan buat sendiri feature atau action wall. Mulakan dengan perabot utama. Okey, sebab itu adalah yang penting sekali. Padankan dan seimbangkan dengan rak, kapet dan juga langsir. Okey, lepas tu ruang penyimpanan, aksesori dan pencahayaan. Okey, itu adalah tips kita untuk hari ini. Tapi korang jangan risau kerana siapa-siapa customer kita yang datang ke Serida Jendela, kita akan merealisasikan impian anda. Kerana itu tugas kita, datang ke sini bagi tahu bajet anda. Kita akan ikut pada bajet anda lah, kerana tugas kita di sini adalah merealisasikan impian anda. Kerana kami adalah one stop, one station, one destination anda. Dan seperti yang Kak Lulu selalu maklumkan dengan korang, untuk bulan 9 ni kita masih lagi menjalankan 3 promosi. Promosi bayaran langsir ansuran raya tahun 2021, promosi langsir bilik pengantin seri malam pertama 2020 dan juga promosi jualan atas talian. Okey, so jangan lupa dapatkan 3 promosi yang sedia ada ni. Dan untuk cantik dan berseri di hari raya, dapatkan promosi bayaran ansuran raya 2021. Okey, so korang jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube channel Serida Jendela, FB kita Serida Jendela, IG kita Serida Jendela, dan kita punya FB ad adalah Langsir Serida Jendela. So korang jangan lupa subscribe. Kat sana kita ada banyak kisah tauladan, kita ada banyak tips. So senang korang cari kat sana. Dan korang jangan lupa datang ke Serida Jendela kerana kami merasakan impian anda dan kami adalah one stop, one station, one destination anda. Jumpa lagi di hari yang lain, di waktu yang lain dengan tips-tips yang menarik dan juga kisah tauladan yang menarik. Bye. Assalamualaikum.